Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para penonton sekalian, sekali lagi kita bertemu dalam Sembang Santai Jumaat Live. Hari ini kita adakan pada hari Khamis jam 12 tengah hari. Sembang Santai saya dengan Datuk Profesor Dr. Muhammad Zuhdi Abdul Majid. Dan perbincangan kita hari ini berkenaan dengan pendidikan. Tajuk yang akan kita bincang pada hari ini, insya-Allah, pendidikan anak, lain belalang, lain padang, lain belalang. Apa yang dikaitkan dengan padang, apa yang dikaitkan dengan belalang, Datuk? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maksud lain padang, lain belalang ini maknanya secara ringkasnya, lain latar belakangnya, lain cara kita menyelesaikan persoalan yang berkait dengannya. Maknanya kalau kita pasang falsafah ini dengan masalah pendidikan kita, kita tidak boleh kita katakan generalizekan, mengumumkan. Maknanya bagaimana kita nak didik anak-anak itu, tak boleh kita nak kata macam ni. Mungkin adalah teori umum. Pendidikan itu memerlukan kepada sekian. Tetapi nak kata semua anak-anak itu perlu dididik dengan cara yang sama, itu mungkin satu kesalahan. Satu benda yang salah. Jadi lain orang, lain perangainya. Lain orang, lain mentalitinya. Jadi kita perlu menyelesaikan masalah dia, membina kedudukan dia, berasaskan kepada kapasiti yang dia ada dan apa semua sekali. Tetapi secara umumnya, apabila kita mendidik itu, kita berarti kita akan melahirkan seorang yang normal. Dan kita tidak boleh melahirkan orang yang abnormal. Yang normal itu maknanya yang macam yang sempurna, yang biasa. Bukan ideal sangat. Yang sempurna dan biasa. Dan kenormalan seseorang itu mungkin satu dari segi fizikal dia. Kalau otaknya besar, tubuhnya kecil, itu pun tak guna juga. Yang keduanya dari segi emosi. Kalau cerdik tapi emosinya tak terkawal, dia jadi jahat. Yang ketiganya dari segi otak pemikiran, itu dia kata kognitif. Itu yang kita ambil tiga aspek ni dalam kita berbincangan kita sebagai seorang pendidik, terutama sekali nak didik anak kita sendiri. Coba kita tengok dari sudut Islam lah. Apa kita punya objektif daripada pendidikan terhadap anak-anak? Objektif utama, umum, secara umum. Ya. Dia objektif umum dalam Islam pun untuk melahirkan orang yang normal tak adalah. Maknanya orang yang, misalnya Nabi kata dalam hadis Rasulullah, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Dalam Islam itu istilah yang asal dia panggil adab. Sebab itulah profesor kita, Profesor Syed Najib, dia menggunakan adab tu, dia kata tidak tarbiyah. Dia kata kalau takdib, takdib. Sebab tu bila adab, mana orang yang beradab itu orang yang mempunyai pendidikan yang cukup. Tak cukup pendidikan, tak ada adab. Sampai dia katakan kalau kita tarbiyah, dia kata itu tarbiyah tu dawajih. Itu mendidik tubuh badan sahaja dan tak termasuk benda-benda lain. Walau bagaimanapun kita tak naklah pergi sampai kepada ekstremis macam tu. Kita kata perlu selaraskan tiga tu. Dan dalam Islam pun saya rasa setakat yang saya belajar lah, bila kita belajar pendidikan komparatif. Jadi kita ada Al-Quran dan Sunnah, mungkin kita tidak tahu bagaimana mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah dalam konsep pendidikan. Kita tahulah sikit-sikit, tapi mungkin kita tidak ada background yang cukup tentang manusia. Maka para pakar pendidikan Islam moden
mereka itu banyak bergantung kepada ahli-ahli falsafah yang dulu, terutama sekali Imam Ghazali dan Ibn Khaldun. Dan antara Ghazali dan Ibn Khaldun pun ada perbezaan pendapat dia. Itu kita kena elak lah sebab supaya mudah kita. Jadi tanggungjawab kita hari ini ialah menterjemahkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan ditafsirkan oleh ulama-ulama besar seperti mana Imam Ghazali, Imam Ibn Khaldun, dan dulu dia ada Ibn Tufail yang sebagainya, yang ramailah yang ahli-ahli teori pendidikan ni. Jadi kita cuba gunakan falsafah itu, kita translatekan kepada realiti sebenar kita orang Melayu di Malaysia sekarang. Dalam bacaan saya, Muhammad Qutb buku pendidikan Islam, dia kata kita nak melahirkan insan soleh. Ya. Dan insan soleh itulah barangkali dalam budaya Melayu tersebut manusia budiman. Dan saya rasa satu daripada ciri budiman ini ialah orang yang seimbang. Seimbang akal, emosi, rohani dan sebagainya. Tapi kenapa dalam kehidupan realiti banyak berlaku ketidakseimbangan ini? Ada orang terlalu emosi, ada orang terlalu cerdik, tak ada emosi, ada orang penakut, ada orang yang negatif. Apa faktor-faktor yang menyebabkan begitu? Itu saya kata mula-mula tadi kita perlu agak berhati-hati sikit sebab dia akan menyentuh banyak teori-teori para ulama, para pakar sarjana pendidikan sekarang ni. Jadi yang kita belajar tu sikit sangatlah. Dia macam ni lah, kalau nak menilaikan buku Muhammad Qutb tu, At-Tarbiyah Al-Islamiyah tu kan, dia kata nak melahirkan insan soleh. Itu pun insan soleh itu pun perlu ditafsirkan dengan secara yang lebih detail lah. Mungkin kita apa yang dia kata soleh tu, insan soleh itu ditranslate oleh para sarjana pendidikan. Dia kata al-insan as-sawi, yang macam doktor kami kata tadi lah, manusia yang mempunyai perimbangan. Tapi perimbangan itu tidak semestinya 31, 32, 32, 32. Mungkin imbangnya kita macam kita nak buat masakan atau nak buat kopi, nak buat teh. Misalkan, mungkin gula sebanyak ni, kopi sebanyak ni, air sebanyak ni, teh sebanyak ni. Jadi ini yang kita katakan perimbangan itu. Jadi macam kita kata pakaian yang berimbang. Misalkan, jadi kalau kita pakai coat, pakai necktie, mungkin tak sesuai pakai kopiah putih. Kalau pakai jubah, pakai apa tu, takkan nak pakai necktie. Itu asawi yang ada perimbangan macam tu. Jadi oleh kerana itu, ibu bapa sebenarnya kita kena tahu apa idealism kita dalam rumah kita. Misalnya kita nak melahirkan para intelektual dalam sesuatu bidang atau apa semuanya. Jadi kita kena tune sikit. Saya nak melahirkan para ulama. Mungkin ini, mungkin. Saya nak melahirkan seorang pekerja yang tahan untuk menggantikan perniagaan saya. Saya nak melahirkan pakar dalam bidang perubatan, perundangan. Itu mungkin ada cara yang tersendiri. Kalau tidak, budak-budak ni akan berbeza dia punya perasaan daripada cita-cita bapak dia. Jadi bapak dia silap menurunkan idealism itu kepada budak itu melalui pendidikan dia. Jadi dalam falsafah orang Melayu, dia kata kalau bapak burik, anak rintik. Maknanya itu falsafah pendidikannya. Dia tidak kata kalau bapak burik, anak burik. Kalau bapak burik, anak rintik, maknanya bapak boleh push, boleh tolak anak tu supaya lebih daripada dia kalau dia tahu. Sebab tu saya di masa kita duduk jadi guru dulu di Akademi Islam pun, saya selalu duduk kelahi dengan pok-pok ustaz kita lah. Bila dia kata kita nak melahirkan satu generasi pelajar yang seperti kita. Saya kata kalau nak lahir pelajar seperti kita, pelajar kita tu bodoh lah. Sebab dia seperti kita, mana zaman berlalu, zaman berjalan ke depan.
Tapi kita tak berjalan. Kalau kita didik generasi muda supaya jadi kita, maknanya budak-budak tu akan menjadi orang ketinggalan zaman. Jadi macam mana kita nak push supaya budak tu mendahului zaman? Itu yang pentingnya. Tapi dalam realiti banyak juga berlaku sebaliknya. Mana mereka tak jadi macam kita, lebih teruk daripada kita lagi pun ada. Misalnya dalam sistem yang baru ni, banding dengan yang lama. Bahasa Arab makin ke belakang, pengetahuan umum makin ke belakang. Walaupun ada bidang-bidang yang dia lebih, tapi ada pun sudut air, nampak dia terbelakang daripada yang kita lalui. Contohnya. Itu kita perlu kepada treatment yang khusus. Katakanlah kita nak bina suatu trend yang tersendiri dalam persekitaran. Ini satu penting pendidikan ni. Seseorang itu sama ada ditentukan oleh genetik atau ditentukan oleh persekitaran. Ini separuh sarjana mengatakan dia banyak akan dipengaruhi oleh genetik, maka adalah genetic engineering. Supaya genetik kita tu boleh jadi lebih baik. Maknanya keturunan kita kena jaga supaya dia punya genetik itu berkembang, lebih maju. Mana dia akan melahirkan anak lebih maju. Macam orang Jepun, orang Cina, dia panggil genetic engineering. Tapi kalau kita sekadar nak ikut persekitaran yang ada, kita hanya bagi input kita dalam persekitaran yang ada. Mana sekarang persekitaran ini, orang nak belajar bahasa Inggeris kuat, maka kita follow. Persekitaran itu kita hanya kembangkan dalam persekitaran itu. Kita boleh lahirkan pelajar-pelajar yang baik juga. Setengah orang tu, saya nak jadi anak saya ini sebagai seorang yang ada kebolehan dalam bahasa Cina misalnya. Tetapi orang tak cakap Cina dalam masyarakat Melayu. Dia kena create satu environment yang khusus untuk budak tu. Maka budak tu boleh berkembang dan kita perlu kontrol lah. Tapi saya segan juga nak cakap bab ni sebab saya bukan pakar dalam tu. Nanti orang pendidikan marah. Tapi saya rasa setakat yang kita baca, sikit-sikit belajar, itulah yang kita boleh nasihat kepada ibu bapa kita lah. Sekukuannya lebih baik. Ya, para penonton sekalian, pada hari ini kita membuka untuk tuan-tuan bertanya soalan kepada Datuk Profesor Mahmud Zuhdi. InsyaAllah saya akan membaca jika ada soalan-soalan daripada para penonton. Ini Datuk, antara kemahuan diri kita dengan kemahuan masyarakat, mana yang patut kita utamakan dalam pendidikan. Misalnya, saya bagi contoh. Pada zaman Imam Ghazali dikatakan ramai orang belajar agama, tapi tidak cukup doktor-doktor. Sampai Imam Ghazali mengkritik masyarakatnya supaya sebahagiannya mengantar anak-anak mereka menjadi doktor. Sebab ketika itu doktor-doktor terdiri pada orang-orang Kristian. Tapi bagi pihak orang belajar agama ni dah lebih ratio dia. Jadi kita sekarang ni kita nak utamakan keluarga kita atau kita nak utamakan kehadap masyarakat. Okey. Kita sebenarnya tak boleh nak kata ini saya dan itu masyarakat. Ini kehendak saya dan itu kehendak masyarakat. Kerana saya adalah sebahagian daripada masyarakat dan masyarakat itu adalah sebahagian daripada saya. Orang yang paling baik sekali ialah orang yang tahu melakukan kompromi antara kehendak dia dengan masyarakat dia. Islam mengkritik kapitalisme dan mengkritik komunisme, sosialisme. Orang kapitalisme kata, saya perlu lebih diutamakan kerana saya mempunyai kehendak saya sendiri. Sebab tu sekarang ni cuba tengok. Di Amerika, Trump. Bukannya Trump ni bodoh masalah COVID ini. Mana dia kata, biarlah nak mati sebanyak mana orang pun, asalkan ekonomi Amerika tak jatuh. Kenapa tak? Dia nak jaga pokok kapitalis tu supaya tidak jatuh perniagaan dia. Jadi Amerika tetap secara individunya dia boleh menjadi konglomerat dunia yang boleh menguasai dunia. Tapi kalau dia kata, kita nak selamatkan nyawa rakyat kita kerana masyarakat kita terancam, ada kemungkinan ekonomi dia runtuh. Kalau ekonomi dia runtuh, maka semua orang jadi miskin,
Jadi kehendak peribadi tidak adalah macam tu. Jadi oleh kerana itu kita kena ambil kira. Saya mempunyai tujuan tertentu untuk membawa anak-anak saya ke mana, tetapi saya berada dalam satu persekitaran yang agak berbeza. Maka kita kena modify sikitlah. Yang itu kita perlu betul-betul jaga, kan, kita perlu isolate sikit. Jangan anak-anak kita tu sangat terpengaruh dengan masyarakat. Inilah idea orang Arkam. Dia kata dia nak membina suatu masyarakat Islam yang bertakwa, yang apa semua sekali. Tapi masyarakat bobrok, jahat. Dia kata kita buat perkampungan. Itu dia boleh. Tapi perkampungan dia itu perkampungan orang-orang yang janggal. Jadi dilihat oleh masyarakat sebagai orang yang janggal. Tak bercakap dengan masyarakat lain, tak berhimpun dengan masyarakat lain. Maka ada kemungkinan berjaya pun ada, tetapi kemungkinan gagal pun banyak. Jadi itu saya rasa macam saya nak kata macam ni lah. Ibrahim ibni Adham, Ibnu Yunus. Ibnu Yunus ini seorang ahli pelayaran Islam yang sangat bijak. Ini seorang negro. Dalam sastra Melayu, Ibnu Yunus ini disebut sebagai awang hitam. Awang hitam ni seorang pelaut. Jadi dulu orang Eropah nak datang ke Asia, terutama sekali Asia Negara, ke Malaysia ni kan, tak boleh. Kapal ditenggelam. Dia apa tu, dia mana-mana saya nak sebut tak sedap lah, itu ilmu alam. Jadi sampailah Vasco da Gama jumpa dengan Ibnu Yunus. Dia ambil Ibnu Yunus ini sebagai penasihat pelayaran dia nak belayar ke Asia Tenggara. Dia kata macam ni, laut di Asia Tenggara itu banyak gelombangnya, tetapi batu karang pun banyak. Maka dia kata, kalau kita belayar di tepian, terlampau di tepi, maka perahu kita, kapal kita akan pecah, akan berempuh dengan batu karang. Maka kita tak selamat. Kalau kita belayar di tengah sangat, maka kapal kita akan dilambung oleh ombak-ombak besar, oleh topan, angin besar dan sebagainya. Macam dia kata, kita kena imbangkan. Tidak benar-benar ke tepi dan tidak benar-benar ke tengah. Jadi dalam suasana masyarakat macam ni, saya punya pendapatlah, kita tidak boleh menutup anak kita daripada persekitaran yang ada, tapi kita kena pandai-pandailah sesuaikan persekitaran itu dengan kita punya idealism. Sehingga kita dapat, kita kata, melahirkan seorang anak yang dapat berkembang mengikut idealism kita, tetapi dalam persekitaran yang ada dan tidak menjadi seorang yang janggal. Ini jadi satu masalah. Datuk ingat ketika kita belajar di Ma'had Muhammadi dulu, kita budak-budak kampung pergi belajar di Ma'had. Dan ustaz-ustaz kita, khususnya Ustaz Ayuan Mahmud dan sebagainya, kita kata dia menghantar anak-anak dia ke sekolah Inggeris. Dan dia menyokong kita belajar sekolah agama. Kita marah. Dan sekarang juga berlaku kepada kita-kita juga. Kita datang ke Kuala Lumpur, ramai ustaz-ustaz menghantar anak dia ke bidang-bidang profesional. Dan manusia yang nampaknya dia akan bertaubat apa yang dia lupa. Dan ramai pula anak-anak profesional kayak ni menghantar anak-anak ke sekolah tahfiz, ke sekolah pondok dan sebagainya. Jadi nampaknya dalam bidang perubatan ni juga, dalam bidang-bidang pengajian juga, kita cuba membina ideal yang kita tak mampu sampai. Katakan saya tak pandai matematik, saya nak suruh anak saya belajar matematik. Saya tak pandai bahasa Inggeris, saya suruh anak saya belajar Inggeris. Dan ada orang yang tak pandai baca Quran, ada hadis, maka dia walaupun dia seorang profesional, itu anak dia belajar pondok. Jadi ini yang berlaku sekarang ni. Macam mana komen Datuk? Dia ada dua teori. Satu teori yang orang Arab kata Jabrun Naqs. Iaitu menampung kekurangan diri sendiri. Jadi kita ada orang, dia rasa dia kurang dalam satu aspek dan dia nak anak-anak dia lebih. Atau kekurangan cukup dalam aspek itu kerana nak menampung kekurangan yang itu kita kata yang berkait dengan psikologi diri dia sendiri. Betul, Tetapi ada satu
teori lain itu dia katakan musayyaratul mujtama. Dia kena mengikut bagaimana masyarakat dia. Jadi saya nak sebutlah kita nak plan macam ni lah. Ustaz-ustaz kita di Ma'had dulu. Nah, bila dalam kelas lah saya dah Dr. Kamil dah sebut saya tadi. Jadi bila saya tak diam lah, saya duduk diam lah. Saya duduk diam. Sebab belum kita turun daripada rumah, belum saya turun daripada rumah, di tangga itu, ayah kata, aku kalau mengikut aku punya idealism, mana dalam bahasa sekarang lah, aku tak hantar kamu ke sekolah. Aku hantar kamu ke pondok kerana orang sekolah tak dapat bezakan antara sorah fonologi dengan nahu grammar. Dia kata bukan saja budak, orang tua pun tak pandai. Kemudian ini dia punya tolak ansur dengan persekitaran. Dia kata tapi oleh kerana keadaan memerlukan kepada sekolah, keadaan tidak lagi nak kepada pondok, maka saya terpaksa berkompromi. Jadi apabila Nordin, ini sekelas saya ni. Apabila Nordin. Okeylah, kita santai-santai ni. Okey, apabila Nordin, saya sebut Nordin, Ustaz, dia kata kami ada belajar agama, anak-anak ustaz tu pakai skirt lah pergi ngaji sekolah Inggeris apa semua sekali. Hey, uskut enta ya Nordin. Uskut enta. Dia marah. Saya kata apa Tok Guru ni marah? Rupa-rupanya dia kata kami ni hidup di bandar dan keperluan kami supaya anak-anak kami mendapat tempat yang bagi orang-orang bandar. Ustaz Syuaib kata, mu ni, rumahmu kapung, tangga pun golek. Tok Lebah lah. Tok Lebah lah, makna padat lah dengan mu di kampung tu. Nah, jadi Tok Lebah. Anak-anak aku ni kalau jadi Tok Lebah, mana nak laku di Bandar Kota Baru ni? Jadi soalnya, dia pun ada idealism dia. Jadi idealism dia tu tidak boleh nak terap sepenuhnya kepada anak-anak dia kerana persekitaran memaksa dia supaya berubah. Nah, jadi yang menjadi target dianya ialah pelajar dia. Dia nak pelajar dia ini mewakili idealism dia dan anak-anak dia terpaksa berkompromi dengan masyarakat. Jadi tak salahlah kita sekarang ni pun. Orang selalu tanya saya. Dia kata, Datuk Mu tu anak dia berapa orang dalam sekolah agama? Ustaz kami berapa orang nak sekolah agama? Saya kata, hantar sekolah agama. Tapi mereka dah besar, mereka pilih, mereka ke jalan masing-masing. Dan kita pun balik ni bersikap liberal. Ikut anak-anak nak pergilah. Tetapi, kita kena menampung kekurangan yang ada. Jadi, masa tu Nordin duk marah ke Ustaz Haji Mahmud kan. Tetapi kalau kita ikuti siapa anak-anak dia, dengan Fauzinya, saya masih ingat anak-anak dia tu. Fauzi, Zaki, orang-orang yang sangat terkemuka. Fauzi menjadi seorang tokoh bisnes keluar Universiti Melaya pada tahun 60-an apa semua sekali, dan Zaki menjadi seorang pegawai tentera yang cukup bagus dan sebagainya. Saya pergi duduk rumah dia tu bila anak perempuan dia lalu kat depan pakai skirt, dia terasa malu juga. Dia terasa malu. Dia kata budak-budak ni. Tetapi dia menampung sendiri anak dia. Jadi oleh kerana itu maka anak dia walaupun bersekolah tidak di sekolah agama, tetapi secara peribadi dia adalah seorang yang mengkhianati agama, dan saya menjadi saksilah melihat kepada inilah macam Muallim Haji Yaakob kita ni kan. Haji Yaakob ni. Muallim Haji Yaakob ni macam tu juga. Jadi guru di sekolah Naim. Adalah perempuan di atas sekolah agama, tapi tengok anak-anak dia seorang yang committed dengan agama, seorang yang walaupun tidaklah lebay macam pakai terompah setengah orang tak. Tapi dia lebay cara dia, dan tengoklah dia punya gerakan Quranik apa semua sekali. Baguslah dari segitu dah. Jadi kita sendiri, pengalaman itu kita pindah. Sebenarnya saya nak hantar anak saya dulu ke sekolah sekolah menengah agama tu. Bila pak pergi, jadi budak ni menangis. Sebab bangunan sekolah tu lebih buruk daripada bangunan sekolah
Rendah dia. Apa sekolah rendah di PJ. Ini pun satu hal juga. Environment yang sangat buruk. Maka saya kata okeylah. Itu yang pertama dia. Tetapi bila dia nak kahwin, dia duduk luar negeri, masa balik tu tak sempat nak kursus perkahwinan. Saya kata kat macam mana kat Tok Qadi PJ. Saya kata macam ni lah, anak-anak tu walaupun tak sekolah Arab, tapi dia boleh jadi imam, boleh jadi tarawih, boleh jadi apa boleh. Lepaslah fardu ain, Sangat lebih pada fardu ain lah. Maknanya kalau ente nak jadi tu imam boleh. Jadi apa lagi guna dia masuk kursus perkahwinan? Orang pengkursus duduk pergi suka-suka, duduk bekok cakap bini dua, bini tiga apa semua sekali lah. Jadi dah masa pun sepuk. Tok Qadi kata tak apalah. Okeylah. Jadi dia adalah anak saya seorang yang dibenarkan berkahwin tanpa masuk kursus perkahwinan. Kerana jaminan kita bahawa saya walaupun anak saya tidak belajar sekolah Arab, tapi dalam real life kehidupan di rumah, kita tetap membina dia sebagai seorang Muslim yang baik. Sebagai pengalaman kita lah, Datuk. Kalau kita ada kata anak 3 orang, satu yang sulung, satu yang tengah, satu yang bongsu. Adakah perbezaan dari sudut status tu dalam kita nak mendidik anak-anak kita? Sebab ada setengah bapa dia terlalu manjakan yang sulung. Ada setengah bapa terlalu manjakan yang bongsu. Jadi biasa yang tengah-tengah tu jadi mangsa. Dan yang tengah-tengah tu kalau tak kena cara, jadi nakal sikit. Ya. Dia macam ni lah. Kebanyakan keluarga macam tu lah. Saya rasa pun kita tak boleh nilai keluarga kita sendiri. Katalah kalau kita ada 3 orang anak. Anak tengah terpaksa bertolak ansur. Orang putih kata along the way. Alah, dia tu abang awak kan? Dia beralah kerana abang. Tapi bila dapat adik, alah dia tu adik awak kan? Maka dia beralah kerana adik. Jadi kepek antara dua. Okey. Maknanya psikologinya, mana kita perlu menampung lah. Kita perlu menampung. Jadi saya kata macam tajuk kita tadi, lain padang, lain belalang. Kata kalau ada 2 atau 3 atau 4 orang anak, dia mempunyai karakter yang berbeza. Karakter yang berbeza. Walaupun daripada bapa yang sama, daripada ibu yang sama, tetapi dari segi genetik, mungkin yang ini mewarisi tok dia, nenek dia di sebelah sekian-sekian. Yang ini mewarisi tok dia, nenek dia, pak dia dan sebab di sebelah sekian-sekian. Sebab itu saya ingat mula mek lah, mak kita ni. Dia kata hak ni nogomu ni. Hak ni tu nogo jah. Maknanya hak ni menogo awak, menogo saya, hak ni menogo isteri saya. Jadi benda-benda macam itu. Jadi oleh kerana itu kita tidak boleh pukul rata dalam mendidik tu. Jadi kita kena faham. Ini karakter dia, ini psikologi dia, ini perangai dia, ini sifat dia. Maka kita perlu mengimbangkan. Dan ada yang tak berfikir panjang, nak buat sesuatu terus buat. Ada jenis macam tu. Ada yang sangat berhati-hati nak buat sesuatu. Ada yang macam-macam. Jadi kita fahamlah. Tapi yang penting, Datuk ni Pak Izzuddin Kamal Azhari bertanya, saya terbaca satu kata-kata yang dinukilkan daripada Sayyidina Ali. Mafhumnya, fasa anak-anak 7 tahun pertama didik seperti raja. 7 tahun seterusnya didik seperti musuh. 7 tahun berikutnya didik seperti seorang kawan. Boleh Datuk jelaskan maksud kata-kata ini? Itu kalau tidak dalam Nahjul Balaghah, kita persoalkanlah sikit. Tapi kita assume lah yang dia quote itu betul. Sebagai raja, sebagai musuh. Kemudian sebagai kawan. Okey. 777. Saya ini first time saya dengar ni. Apa? Bagi ulasan lah sikit. Ini ulasannya. Ini macam orang kata pagi macam makan pagi sebagai seorang raja. Tak.
Makan tengah hari sebagai seorang putera raja. Makan malam sebagai Miskin. seorang miskin. Saya memang takut adaptasi daripada situ. Maknanya saya rasa kena check balik lah tu. Kalau ia benar-benar dalam Nahjul Balaghah, maka kita jawab minggu depan. Dia check balik, kena check balik. Tapi ada daripada Muhammad Hariri, Muhammad Hassan, dia tanya, ajar dan didik anak ikut zamannya, mohon pencerahan. Okey. Kata Sayyidina Umar ke apa ni? Okey. Dia Ibnu Zamanihi ni, orang ni di zaman dia. Jadi kita tidak boleh nak suruh anak kita ni hundur ke belakang. Macam dulu bila masuk TV kan. Bila masuk TV, kita tak bagi anak-anak kita tengok TV. Akhir sekali anak kita pergi TV, tengok TV rumah orang lain. Okey? Jadi zaman itu macam saya katakan persekitaran lah. Jangan tidak mengambil berat terhadap persekitaran yang ada. Jadi sebab itu hadis berkata utlubul jar qabla dar. Sebelum nak duduk dalam sesuatu persekitaran itu, sebelum nak membina rumah itu, tengok persekitaran dulu. Kalau persekitaran itu rasa sesuai, okeylah. Tapi kalau persekitaran rasa tak sesuai, famshu fil ard. Jadi pergi cari tempat lain. Jadi kita pun macam tu. Kalau persekitaran tu yang buruk, yang kita tak boleh nak elak, maka kita kena kompromi dan kita menampung segala kekosongan dan kita kena menghabiskan yang keburukan tu supaya kita boleh lahir seorang macam kita nak tanam pokok lah. Nak tanam pokok dalam satu hutan rimba yang besar, maka kita tak boleh nak kata dah tanam situ dan kita cubalah ceriakan dengan buang apa atas supaya matahari boleh sampai juga. Itu kena ambil. Tetapi saya nak potong sikit. Ada banyak perkara yang awak tak faham tentang pendidikan. Ramai juga orang kritik ustaz-ustaz yang katalah habis belajar pengajian Islam dan negara atau pergi ke Mesir, kemudian menyambung pelajaran ke England, ke Amerika, belajar dengan orang putih, belajar dengan orang kafir, dan dipersoalkan. Dan setengahnya mempertikaikan tentang iman ustaz-ustaz yang pergi belajar di barat. Bagaimana? Ada nak jawab? Sebab ni ada orang minta ni, terbaik diskusi ni. Panel pun memang berpengalaman. Jadi Datuk jawab siapa pengalaman Datuk lah. Di Mesir pun belajar, di England pun belajar. Banyak tomahan terhadap orang-orang yang belajar di negara barat. Dia macam ni lah. Saya pergi England, sesudah saya bergaul dengan profesor di Universiti Malaya. Kata Profesor McKean, dia kata orang yang duduk dalam bidang syariah, dia kena pergi law kat England, kat barat. Orang dalam bidang usuluddin, dia buat sosiologi. Saya terfikir, mula-mula tu saya nak buat PhD di Mesir juga. Jadi saya rasa betul. Ini kita katakan pengkhususan pertama dan pengkhususan yang kedua. Sebab setiap institusi dan negara itu ada kebaikan dan keburukan sendiri. Lepas tu baru saya tahu Syekh Al-Azhar yang bagus-bagus tu Syekh Abdul Halim Mahmud. Dulu Sorbonne. Di Perancis. Mana Muhammad Abduh. Dia pergi ke Perancis dan dia pakai seluar Yankee apa nama maksud. Jadi bila kita campur antara dua persekitaran itu, maka kita menjadi orang yang kuat, lebih confident dan sebagainya. Jadi dengan ilmu syariat yang ada, saya pergi buat tentang kriminal. Kata kawan saya, seorang Nigeria, Mahmud, mu buat balik apa nak buat kriminal ni? Sebab tu bila kamu balik, kamu nak tubuh mafia ke? Tetapi bila saya belajar fiqh klasik, saya baca pandangan-pandangan yang ditulis oleh misalnya ulama-ulama Islam yang agak terpelajar dalam bidang-bidang lain, macam dalam jenayah tu, macam apa tu, fiqh jenayat apa tu. Baca yang klasik, baca yang ni,
kemudian baca undang-undang Inggeris. Saya buat komparatif kan. Belajar Solomon, belajar apa semua sekali. Jadi kita baca literature orang-orang barat, bagaimana membaca yang belum pada tu kita pergi sini. Mana kita boleh blend. Sebab tu saya dalam masalah hudud. Orang kata apalah dia ni liberal sangat tak say laksanakan hudud. Tapi sekarang ni macam mana? Sekarang ni boleh ke? Nampak rasanya nak betul Ustaz Muk kata kita punya sangat berhati-hati jangan terlampau ideal dan tidak mengambil kira persekitaran. Orang kata sampai bila kita laksanakan persekitaran macam ni? Dalam persekitaran manapun Islam itu salihul likulli zamanin wa makanin dan Islam ada alternatif yang tertentu. Itu saya pegang kan. Ini jadi, Datuk, ya. Saya nak potong Datuk, dah faham tu. Okey. Daripada anak anda Dr. Atirah ni dia tanya. Atirah, apa khabar Atirah? Ayah anda Datuk, hamba ni Cina, suami Melayu. Macam mana nak cari titik tengah dalam mendidik anak? Hakikat kedua ibu bapa berlatar belakang berbeza. Kadang-kadang konflik. Macam mana Datuk nak bagi sikit? Ginilah. Dalam dunia moden ini, budaya asal. Budaya asal orang Cina kita kena mengaku lebih unggul daripada budaya asal orang Melayu. Itu kena mengaku. Dulu pernah orang-orang UMNO marah kat saya ni. Bila saya pergi cara ke orang UMNO, kita kata kita kena tiru orang Cina. Dia kata, alah macam mana tiru orang Cina kita orang Melayu. Jadi masalahnya, dari segi budaya asal, walaupun budaya itu ialah masing-masing tetapi kita perlu ada budaya campuran. Yang ada pada orang Melayunya ialah keunggulan Islam. Saya tidak nak merendah-rendahkan orang Melayu sampai kepada setengah orang tu menafikan langsung ras, rupa bangsa. Saya nak kata orang Melayu diperkukuhkan oleh Islam. Cina mempunyai budaya yang tertentu dalam kalangan warisan dia, misalnya dalam ajaran-ajaran apa tu kita katakan ajaran. Jadi kita cuba blendkan. Saya nak kata bila saya tubuhkan MDN dan nak bawa masuk rakan-rakan kita daripada orang berketurunan Cina, maka saya cuba cari satu istilah supaya tidak nampak sangat Melayunya, tidak nampak sangat Cinanya antara. Mula-mula tu saya kata kita gunakan istilah maula dan mawali. Tapi mereka itu tolak. Saya tak nak orang panggil mu'alaf. Ni Dr. Atirah ni, mu'alaf. Sebab mu'alaf ni walaupun bagus, tetapi sejarah mu'alaf dalam negara kita ini ialah orang-orang yang tak faham. Cina masuk Islam atau India masuk Islam yang malas bekerja. Jadi dia jadi orang merempat tengah jalan. Tapi orang-orang sekarang ni bila dia masuk Islam, tengok kita kena hormatlah orang. Contoh macam kita macam Tun Aisyah Ong, orang yang dia kata masa saya Kristian, saya adalah a very good Christian. Tapi bila saya masuk Islam, saya serius. Saya nak jadi orang Islam yang baik. Jadi bila balik pada soalan Dr. Atirah tadi, cerita kat Cik Abang tu. Cik Abang ni orang Kelantan. Dan keluarga dia pun bukan keluarga calang-calang juga. Jadi cuba muhasabah. Bagaimana kita boleh campur antara gula dengan susu untuk membuat teh yang baik. Kalau susu banyak sangat, krim terlampau banyak. Kalau gula banyak sangat, dia benda tu baik. Jadi cuba campurkan, melahirkan satu minuman yang baik. Kita ada gula, ada susu, ada teh atau kopi. Anak tu, jadi kena kompromi. Jadi jangan kata Saudara ada Al-Bakir pula tanya, Datuk, sejauh mana ketegasan ibu bapa mendidik anak, contohnya TV. Tak boleh sebab pengaruh tak molek. Handphone tak sesuai kerana keburukan dan berbagai lagi. Mohon perkongsian. Dia TV tu satu yang benar real dalam hidup kita. Tak boleh nak lari dah. Kalau nak lari, kena jadi macam Arkam dulu. Dia masuk Arkam apa semua sekali duduk. Itu pun akhirnya Arkam gagal.
Walaupun gagal tu kerana loknak para pemimpin bagi campur politik, tetapi sebab mereka campur politik itu ialah psikologi nak memecahkan kepungan yang dibuat oleh diri sendiri. Saya nak baikkan orang saya, maka saya kepung anak-anak saya, orang-orang saya duduk dalam tu. Tapi bila nak berjaya, maka dia kata, oh, saya mesti ada kuasa supaya saya dapat mengislamkan orang lain juga. Dia terjebak. Jadi sekarang ni, terimalah TV, terimalah gadget dan sebagainya sebagai satu realiti dalam hidup. Jadi macam kita ni, dulu kita lahir dulu, mana pakai seluar, ada pakai kain. Sebab tu sekarang ni kita pakai kain cantik dan sepatu orang sekarang ni. Belajar seminggu dengan ayah bagaimana nak kilah bagus apa semua sekali. Kilah tu jangan besar, kemudian dia punya selisih tu kena betul-betul sebagainya. Sekarang ni mana orang betul pakai sup Melayu apa semua sekali kan? Itu tu. Jadi bila kita blend betul-betul, maknanya kemudahan-kemudahan ini ada baik dan ada buruknya. Mungkin ada 70 baik, 30 buruk. Cuba fikir macam mana kita nak elakkan. Kalau TV, dia ada kelas dia. Kita kontrol. Komputer, begitu juga. Telefon, begitu juga. Kita ada tempat kita boleh kontrol supaya anak-anak kita tak sampai ke sana. Saya tanya Prof Mashkuri. Prof Mashkuri ni Profesor Computer Science. Prof Mashkuri. Saya bimbang ni anak-anak kita ni takut kita beli komputer. Dia kata apa pergi ke benda-benda yang tak boleh apa semua. Dia kata lama nak boleh situ. Dia kata kena gini. Masa tu lah. Masa tu bukan semudah sekarang ni gini. Tetapi kalau sudah mereka itu kita latih dengan cara yang betul, mana bila tidak ada benda-benda yang kotor dalam minda, maka dia tidak fikir untuk pergi ke situ. Dia kata Datuk, Mikail Al-Muhammadi. Dia kata manhaj tarbiyah yang bagaimana sesuai dengan realiti Malaysia sekarang, terutama pendidikan anak-anak. Itu realiti sekarang. Itu saya kata itulah. Kita perlu menyesuaikan idealism kita, idealism bangsa kita, agama kita dengan persekitaran. Saya ambillah satu persekitaran tentang langit terbuka. Nah, kita duduk dalam langit terbuka, kalau kita menganggap kita sebahagian yang daripada langit terbuka itu, kita cubalah. Kalau kita nak berjalan, kita tahu dah hari itu ada hujan, kita bawa payung. Itu. Tapi jangan tak bawa payung. Tapi jangan kita tak keluar rumah, maka apa halnya bila tak keluar rumah. Ni COVID sekarang ni. Persekitaran kita adalah COVID. Kata orang-orang psikologi, dia kata kalau kita terlampau respon kepada COVID semalam. Kalau kita terlampau respon kepada COVID, maka kita akan menjadi orang yang murung. Dan akan mengurung diri sendiri dan terlampau takut. Tapi kalau kita bebas gak pun, kita kenalah. Kena COVID pula, 19. Jadi, kita bebaskan diri untuk masuk dalam persekitaran yang ada, tetapi jaga diri kita supaya kita terselamat. Artinya, bagaimana ikan boleh tidak masin, duduk dalam laut yang masin, kerana ikan itu hidup dan aktif. Tapi kalau ikan itu mati, maka duduk dalam laut yang masin itu dia akan jadi masin. Jadi saya secara ringkas ni Mikail, macam ni lah. Tengok Tok Ayah lah macam mana. Tok Ayah buat dulu. Tok Ayah tu pakai jubah, pakai apa. Jubah tu dia kata Syekh, macam mana ni sana jubah sini jubah. Dia kata anak senang. Dia kata tak payah nak tukar baju, tak payah apa semua sekali. Saya kata macam ni. Ini mana airport ni jadi rumah. Turun sini, pergi sana, turun sini, pergi sana. Dia kata anak ni senang. Tak payah nak tukar-tukar baju. Pergi sana, pergi sini. Itu orang yang telah menyesuaikan dirinya dengan persekitaran. Tak ada pun orang kata dia ni jumut. Pemikiran dia tinggi. Tapi pakaian luar dia menyesuaikan dengan tugas dia sebagai seorang apa semua sekali itu. Itu saya rasa Mikail boleh buat sangatlah. Ini Abi Alid ni, dia selalu, Datuk pernah tengok kau TV2. Abi Alid kata TV2 ni banyak sangat rancangan-rancangan yang melalaikan masyarakat.
kenapa tidak disusun rancangan yang agak berfaedah? Saya pun tengok gitu. Saya tak tengok, tetapi masa dulu-dululah saya berlanggang semua sekali. Cina, India, Tamil. Saya nak tengok apa dalam TV Cina, apa dalam TV Tamil, dan saya sudah buat kesimpulan orang-orang Cina dan Tamil pandai mendidik bangsa dia melalui TV tentang idea-idea tentang warrior, tentang kepahlawanan dan sebagainya. Tetapi orang Melayu banyak menggunakan ruang itu untuk cerita-cerita berkasih apa semua sekali. Itu. Saya pun tak tengok TV2, TV mana pun tak tahu. TV2 ni kalau dulu channel ni bukan Melayu tu lah. Saya berlanggan semua tapi tak ada masa nak tengok. Sekarang ni tengok berita pun, lepas berita politik tu mengantuk sebab benar ada gadget. Jadi kalau macam ni kita kena suarakan. Itu pun orang macam saya ni pun kadang-kadang teragak-agak. Kalau kita nak suara tinggi sangat, kita akan jadi orang yang hebat bersuara tetapi kurang hasilnya. Nak duduk diam sangat pun takut kita jadi syaitanun akhras. Syaitan yang bisu. Jadi itu antara tu sukar. Sehingga ada pengikut-pengikut MDN kritik. Mana dia kata kita punya pengerusi tak bersuara. Saya kata kalau pengerusi nak suruh jadi macam tu gak, pergilah cari kawan-kawan saya yang kuat bersuara tu, tapi apa hasilnya dia punya perjuangan. Jadi di sini pun macam itulah. Mungkin kita, sebab itu sekarang ni MDN memilih cara membuat kunjungan-kunjungan hormat kepada siapa saja dan kita berbincang dengan secara yang positif. Mungkinlah dengan teguran Ibnu apa tadi? Saya cuba carilah apa Habis alik. Cuba carilah data-data. Kalau ada data yang cukup, kita pergilah jumpa. Satu data lagi ni. Daripada Damba Reda Ilahi. Ayanda macam mana risau sangat COVID ni. Dia takut nak hantar anak dia. Anak dia baru dia 2, dia 3 sekolah. Dan saya dapat faham pun, cucu saya pun tak ke sekolah sekarang. Dan di setengah-setengah di Putrajaya, 3-4 orang pergi satu kelas. Jadi orang sangat takut kepada COVID ni. Macam mana kita nak selesai? Itu kita kata respon yang melampau. Jadi respon yang melampau ni menjadikan kita takut, akhir keluarga kita jadi murung. Sebab itu baru ni, masa PKP yang pertama sekali, jumlah orang bercerai, suami isteri, kemudian keluarga berkelahi dan sebagainya kerana respon yang melampau. Yang tak respon pula, dia masuk hospital. Jadi selagi kerajaan tidak kata jangan pergi, maka kita kena hantar anak-anak kita ke sekolah dan kita jagalah sepenuhnya. Sekarang ni tak bergaul, pakai, tapi disiplinkan anak-anak supaya kita pakai dan kita berlagak sebagai orang yang dalam keadaan. Misalnya kita lalu dalam keadaan yang hujan tadi. Jangan berjalan tanpa payung. Tapi kita mengharapkan, ini saya nak sebut satu perkara lah. Saya ni Presiden Nasir ni, walaupun orang kata tak suka, jahat macam Soekarno juga, tapi saya ni orang order lama. Kata kalau kita pergi Mesir, saya kata ni saya ni orang revolusi Nasir. Dia kata satu masa Syekh Bakuri pergi jumpa dia. Syekh Bakuri marah ke dia sebab tidak menjadikan masyarakat itu tutup aurat semua sekali. Dia tanya Syekh Bakuri, anakmu ada? Dia kata, aku tahulah anakmu jadi doktor seorang di hospital pun dia tak tutup juga. Jadi kata Nasir, kalau anakmu sendiri, mu tak boleh tutup kepala anakmu sendiri, macam mana aku suruh aku tutup kepala bangsa seluruhnya? Maknanya begitu. Maknanya, walaupun kita berada dalam COVID yang begitu melimpah-limpah, tapi polisi kerajaan belum menentukan bahawa kewajipannya duduk di rumah, maka kita masih peluang untuk pergi dan kita perlu ada kerelaan hati melepaskan anak kita dan selain daripada mengambil langkah-langkah yang perlu, kan kita ada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada wirid kita sendiri dan insya-Allah kita boleh berjalan dalam suasana begini pun dengan selamat dan sejahtera insya-Allah. Datuk Mikael tanya sekali lagi ni.
Apa Mikael? Maaf lah kalau dia banyak tanya, tak apalah. Tak apa. Dia kata, apa pandangan Datuk tentang rancangan TV sekarang? Adakah menggambarkan realiti masyarakat kita? Dok. Drama-drama Melayu kita lah. Hak Melayu tidak menggambarkan, hak tidak Melayu tidak menggambarkan. Jadi artis-artis apa nasihat kepada orang yang jaga RTM atau TV. itulah. TV Itu saya kata swasta nantilah kita sebut cari-cari data dulu. Lepas tu bila ada data kita jemput Menteri Penerangan lah. Itu cara kita bekerja. Kita tidak kritik di luar sebab biasanya kritik di luar ni tidak memberi banyak faedah. Itu saya belajar masa saya bergerak-gerak misalnya dalam human right lah, dalam apa semua sekali. Orang-orang yang lebih arif membimbing kita. Dia macam ni lah. Saya sebut saja. Artis kita. Popular. Dia gagal menggunakan populariti dia itu untuk memperkukuhkan budaya bangsa di kalangan masyarakat. Dia hanya cap tiru ya. Tiru Hollywood, tiru Bollywood, tiru Gapowood lagi semua sekali. Jadi tidak ada originality dalam persembahan. Sehingga kan DK Barat pun nama apa tu yang popular tu. Concode. Concode kita tu. Jadi dia tu sangat pengaruh. Ya adalah nak sebut-sebut orang Concode tak apalah. Saya kenal dia, dia pun kenal saya, jadi dia tak marah. Dia tidak ada satu apa kita katakan syakhsiah atau personality yang boleh membawa masyarakat. Saya nak cerita, ni bila tua-tua, saya cuba melihat apa sebenarnya yang saya punya contohnya di Mesir lah kan. Bila saya tengok skrin, filem tu, filem ni, tapi nak tengok filem tak sempat lah. Rupa-rupanya, filem-filem yang bagus itu berasaskan kepada Nobel penulis yang baik. Misalnya Nobelnya Najib Mahfuz. Nobel ni. Saya tak tengok ramai. Berapa orang yang buat filem berasaskan Shah Nun? Ataupun Nobel Samad Said? Atau Nobel... Ada Ranja Sepanjang Jalan dulu. Itu Raja sepanjang itu iyalah. Lepas tu duduk kata susah apa semua. Dah ambil lah kita kata yang ni yang remeh-remeh, pemikiran yang remeh-remeh. Sebab tu kalau saya pun tidak ada akses. Ni saya nak ajak masuk MDN ni, tak ikat kontak puak-puak apa tu selebriti ni, tak nak. Tak nak. Gini-gini. Dia tak faham lagi apa yang kita maksudkan. Jadi apa tu macam ni lah, tidak menggambarkan. Dan untuk menggambarkan itu, masalah dalam kita dalam dunia demokrasi terbuka, demokrasi ini, persatuan pengguna cukup efektif. Maknanya kalau dia ada rating dia. Ada masyhur atau filem-filem Korea apa semua sekali kan. Filem Korea. Al Jazeera filem channel Arab tu satu masa tu Mahathir dia kata bawalah channel Arab satu, nak kita tarik orang Arab sini. Marilah berapa dia channel apa dulu. Satu masa dia tutup. ART. Satu masa dia tutup. Kita tanya pasal apa tutup, dia kata tak ada penonton. Jadi orang kita tak tengok Islam ni. Nak tengok. Jadi selagi kita tengok yang tu, maka selagi dari segi business value-nya ada, maka orang akan bawa lah. Terti atas kita. Itu logistik kita. Jadi kita mintalah rakan-rakan kita yang bekerja sebagai NGO dalam persatuan pengguna. Jadi kita bekerja samalah. Lebih orang macam MDN ni kita jumpa orang-orang menengah atas. Jumpa. Okey Datuk. Soalan bertubi-tubi Datuk. Jadi saya tak sempat dah, kita dah 1 jam dah. Kita Datuk simpulkanlah. InsyaAllah untuk minggu depan ni kita akan buka seluas-luasnya soalan dan nampak para penonton lebih sukalah untuk berinteraksi terus. Ni Datuk, daripada kita cakap satu hal saja. Ya. Ada ramai penonton pada hari ini. Yang secara langsung lebih 70 orang menonton. Dan insyaAllah banyak lagi. Udai merah pun ada, Mikael macam-macam lagi ni. Jadi kita sambung minggu depan lah insyaAllah. Datuk buat kesimpulan dulu. Pendidikan anak-anak lain padan, lain belalang. Jadi minggu depan ni kita kurangkan khutbah kita. Okey, tak apa.
kesimpulan hari ni tu. Kesimpulan akhir hari ni. Okey, kesimpulan hari ni macam inilah. Dalam melaksanakan cita-cita yang ideal dalam rumah tangga, pertama sekali kita kena melihat anak kita tu seorang demi seorang. Kemudian kita perlu case by case. Kemudian kita perlu mempunyai metod yang jelas dalam kerangka besar yang ditentukan oleh Islam, bahawa ini kita punya falsafah konsep besar dan kita case by case. Kalau sekiranya ada yang lebih dan ada yang kurang, jangan menonjolkan yang lebih di hadapan yang kurang dan jangan menonjolkan yang kurang di hadapan yang lebih atau di hadapan siapa-siapa. Bagi abah, bagi mama, kamu semua adalah serupa. Dan jangan menunjukkan lebih A atau B dan sebagainya. Maka ibu dan bapa itu adalah orang-orang yang mempunyai hati besar. Sama seperti matahari dan sama seperti bulan. Kawasan gelap pun sampai, kawasan redup pun sampai, kawasan cerah sampai. Jadi saya rasa dengan itu kita boleh sedikit sebanyak mencapai kita punya cita-cita. Ya, terima kasih Datuk. Ya, ini sama dengan hadis Nabi lah. Dilu baina abnaikum. Berlaku adillah di antara anak-anak kamu. Terima kasih Datuk dan penonton sekalian. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan dalam Jumaat live. Walaupun mungkin hari Khamis, mungkin petang satu. Tak kira lah masa tu. Tapi program tak Jumaat live. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.